Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Topik yang kita akan bincangkan ialah berkaitan dengan proses pemejalan bahan, kecacatan atau ketidaksempurnaan pada struktur kristal dan juga resapan pada bahan. Defek pada sesuatu bahan logam biasanya dia berlaku semasa proses pemejalan. Proses pemejalan merupakan proses perubahan fasa sesuatu bahan. Ditransform bahan daripada fasa cecair ke fasa pepejal. Liquid to solid. Dalam sektor perindustrian, logam biasa dileburkan untuk dibentuk menjadi produk ataupun sesuatu komponen. Teknik casting biasa kita gunakan dalam manufacturing process kerana teknik ni dia mampu hasilkan produk akhir yang berkualiti tinggi. Teknik ini juga mampu menghasilkan homogeneous microstructure dan casting adalah teknik manufacturing yang costingnya agak rendah. Dua langkah utama untuk sesuatu bahan membentuk struktur kristal. Kita ada dua step lah kat sini. Step yang pertama adalah pembentukan nukleus stabil. Awak boleh lihat pada rajah yang pertama. Kita nampak dekat sini, nukleus dia mula terbentuk semasa bahan berada dalam keadaan cecair. Pertumbuhan nukleus dia akan menjadi kristal. Yang ini kita akan tengok pada rajah yang kedua. Step yang kedua, nukleus ni akan membentuk struktur kristal. Proses yang mana bahan berada dalam keadaan liquid dan juga solid. Fasa ini kita akan nampak berlakunya proses penumbuhan kristal. Pada fasa ini kita akan nampak nucleation proses berlaku di mana molekul berkumpul menjadi berkelompok. Yang ini pada skala nanometer lah dan membentuk kristal. Dia membentuk kristal. Apabila kristal ni dah terbentuk, kristal structure ni akan bergabung sesama dia dan membentuk grain structure. Dia akan membentuk grain structure. Proses pemejalan berlaku sehinggalah bahan menjadi solid. Bahan menjadi solid. Pada rajah ketiga ni, kita akan nampak terhasillah grain boundaries di antara grain-grain structure yang terjadi hasil daripada pembentukan crystal structure. Pertumbuhan crystal structure ni dia berlaku secara rawak. Kita ada video yang menunjukkan proses pemejalan bahan logam. Bahan logam ni dia telah dileburkan menggunakan teknik casting. Kita akan lihat macam mana crystallization structure ni boleh berlaku pada sesuatu bahan. But how do grains form? To find out, we've gone back to the stage when a metal is molten. In this furnace, the metal is aluminium. When the time is right, the furnace is tapped. The molten metal runs out along channels into molds to form huge slabs of aluminium. In turn, the solid slabs will be rolled into sheets. From time to time, a small sample of the molten aluminium is taken for analysis. The metal is poured and left to solidify. Now we can see what happens as the aluminium solidifies in a special film. At a number of points in the liquid metal, tiny crystals begin to form and grow.
Each crystal grows outwards in all directions until it meets the surfaces of its neighbouring crystals. In engineering terms, each fully grown crystal is called a grain. In this piece of solid aluminium, there's a very large number of grains. Okay, kita dah lihat tadi video yang mana berlaku proses sesuatu bahan daripada fasa liquid menjadi fasa pepejal. Seterusnya kita akan lihat pembentukan nukleus stabil dalam logam cecair yang berlaku pada dua keadaan. Okay, keadaan yang pertama dia berlaku pada penukleusan homogeneous dan yang kedua dia berlaku secara penukleusan heterogeneous. Okay, apa tu penukleusan homogeneous dan juga penukleusan heterogeneous? Okay, homogeneous ni dia berlaku secara seragam. Pembentukan nukleus dia berlaku secara seragam dan dia berlaku apabila logam memberi ataupun menghasilkan atom untuk membentuk nukleus. Okay. Proses pembentukan kristal ni dia bermula pada suhu yang lebih rendah daripada titik lebur. Dia berlaku kerana tenaga pengaktifan penukleusan homogeneous yang tinggi. Manakala untuk penukleusan heterogeneous pula, dia berlaku dalam cecair, pada permukaan bekas ataupun celahan cecair yang tidak larut. Okay. Penukleusan heterogeneous ni dia berlaku apabila nukleus menyentuh ejen penukleusan. Yang tadi itulah permukaan bekas ataupun celahan cecair yang tak larut. Dan ejen penukleusan tadi mestilah basah. Okay. Perbezaan di antara kedua-dua keadaan ini, kita tahu penukleusan heterogeneous dia lebih kecil berbanding penukleusan homogeneous. Okay. Hetero dia lebih kecil daripada homogeneous. Okay. Dan yang kedua, hetero dia memerlukan ejen penukleusan. Manakala homogeneous tak perlu. Secara realitinya kita tahu yang bentuk kristal ni sebenarnya dia tidak sempurna. Dia akan mengandungi pelbagai jenis ketidaksempurnaan ataupun kita panggil dia kecacatan dan ianya boleh mempengaruhi banyak sifat fizikal dan juga mechanical properties bahan. Okay. Contoh sifat kejuruteraan dari bahan yang dia boleh ubah adalah seperti ni, electronic conductivity of semiconductor, dan dia juga boleh mempengaruhi kadar pemindahan atom dalam alloy, dan yang ketiga dia boleh mempengaruhi kadar pengaratan sesuatu logam. Crystal lattice imperfection dia dikelaskan mengikut geometri. Kita ada 0 dimension, 1 dimension, 2 dimension dan juga 3 dimension. Dan juga bentuk dia. Kita kelaskan dia mengikut geometri dan juga shape dia. Okay. Kelas kecacatan ni dia dibahagikan kepada 4 mengikut dimensi tadilah. Okay, untuk 0 dimension, kita panggil dia sebagai point defect. Point defect ni pula dia ada bermacam-macam jenis yang awak boleh nampak. Yang pertama, kita ada defect vacancy pada atom. Kemudian kita ada self-interstitial, Schottky defect, Frankel defect dan juga impurities. Kehadiran benda asing dalam struktur atom sesuatu bahan. Okay.
Seterusnya untuk one dimension ataupun kita panggil dia sebagai line atau linear defect. Yang ini dia berlaku dislocation. Dislocation ni dia boleh berlaku pada edge unit cell sesuatu bahan ataupun screw dislocation dan dia boleh juga berlaku mixed dislocation. Defect pada two dimension kita panggil sebagai area ataupun surface defect. Okay, yang ini kita fokus pada grain boundaries lah. Kita akan tengok pada grain boundaries. Ada jenis-jenis lain juga yang awak boleh nampak pada microstructure sesuatu bahan. Yang terakhir pada three dimension iaitu volume defect. Yang ini pun ada beberapa jenis kecacatan lain yang kita boleh cari. Kita ada pore, crack, pore inclusion dan juga ada face. Okay, macam mana kita nak tengok microstructure tadi? Okay, kat belah kanan ni adalah image microstructure yang dapat dilihat di bawah mikroskop. Kita boleh tengok teknik untuk kita menganalisis microstructure. Kita boleh gunakan alat yang diantaranya SEM. SEM ni famous, Scanning Electron Microscope. Kemudian TEM, Transmission Electron Microscope. Kita ada macam-macam lagi yang awak boleh tengok kemudian. Okay. Analisis microstructure ni dilakukan dalam industri untuk menilai produk dan juga bahan. Okay, biasanya kita akan lihat pada grain size. Lepas kita nak tengok adakah kewujudan benda asing dalam struktur bahan. Kita nak tengok failure mechanism, crack development dan juga porosity. Ini adalah equipment dia. Awak boleh tengok macam mana rupa bentuk equipment dia. Image-image yang terhasil yang dapat dilihat daripada microstructure ni merupakan image yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. First sekali kita akan tengok pada zero dimension iaitu point defect. Susunan atom bila mana dia berada dalam keadaan solid, biasanya kita akan nampak dia padat dan tersusun. Kalau kata compare dalam keadaan liquid, atom awak dia lebih rawak. Dia tak tersusun. Bila berada dalam keadaan solid, atom akan berada dalam keadaan tersusun dan juga padat. Okay. Kita tengok defect yang pertama iaitu defect yang berlaku ke atas bahan logam. Defect ni kita panggil sebagai vacancy defect. Okay, awak boleh lihat pada rajah di sebelah kanan. Defect ni dia berlaku bila mana kita tengok atom yang sepatutnya berada dalam unit sel hilang. Dia tidak berada dekat kedudukannya. Okay, dia hilang. Okay. Defect ni dia terhasil ketika proses solidification ataupun semasa proses penyusunan semula atom. Vacancy ni di ruang kosong di mana atom sepatutnya ada tapi tak ada. Dia biasa berlaku pada suhu yang tinggi. Point defect yang kedua ialah self-intercession dan dia juga berlaku pada bahan logam. Defect self-intercession ni dia berlaku disebabkan oleh kehadiran atom. Kehadiran atom mencelah di antara struktur atom yang dah tersusun. Dia menyebabkan atom sekelilingnya ni akan terherut daripada lattice structure sepatutnya. Dia memberi tekanan pada lattice structure, atom-atom sekeliling ni dia akan terganjak untuk memuatkan atom yang nak menyelip. Atom self-intercession ni dia hanya berlaku dalam kepekatan logam yang rendah. Dia boleh menyebabkan atom-atom lain terherut daripada kedudukan asal dia. Ini adalah perbezaan di antara
vacancy defect dan juga self-intercession. Ni awak boleh nampaklah macam mana defect, vacancy dan juga self-intercession. Dia sama seperti yang saya dah terangkan sebelum ni. Ni herutan. Lattice structure ni awak nampak dia terherut disebabkan oleh kehilangan atom. Yang kedua ni dia terherut disebabkan oleh atom lain mencelah di antara atom yang dah tersusun. Seperti yang saya telah sebutkan tadi, kedua-dua defect ni dia berlaku pada bahan logam. Point defect yang ketiga ialah Schottky imperfection. Defect ni dia berlaku pada bahan seramik. Dia berlaku pada bahan seramik. Sebabnya bahan seramik ni dia biasa mengandungi dua ion. Kita ada dua ion iaitu cation dan juga anion. Kita ada cation dan juga anion, satu charge positif, satu charge negatif. Schottky defect dia berlaku bila mana sepasang cation. Yang kecil ni adalah cation dan yang besar ni adalah atom anion. Dia hilang daripada kedudukan asal dia. Atom ni dikeluarkan dari dalam dan dipindahkan keluar permukaan. Walaupun kita kehilangan sepasang cation dan juga anion, charge ionic crystal ni dia tidak akan berubah. Dia tetap charge neutral. Sebab kita hilang satu charge positif dan juga satu charge negatif. Point defect yang keempat ialah Frankel imperfection. Defect ni pun berlaku pada bahan seramik. Tadi kita berlaku kehilangan pada ion cation dan juga ion anion. Yang ini pula dia melibatkan hanya pada ion cation. Untuk ion cation ni dia asalnya sepatutnya duduk dekat sini. Frankel defect ni dia terjadi bila ion cation ni dia meninggalkan kedudukan asal dia dan bergerak menyelit di ruang lain. Dia menyelit dekat intersection site lah. Ini pun sama, dia tak ada perubahan charge sebab cation ni dia still ada dalam ionic crystal. Dia hanya berubah kedudukan. Ni kita nampaklah Schottky defect. Kita kehilangan sepasang anion dan juga cation. Di manakala Frankel defect ni dia hanya berubah kedudukan sahaja. Defect ni dia berlaku pada bahan seramik. Ni contoh elemen yang mengalami Schottky defect dan juga Frankel defect. Untuk Schottky defect ni awak boleh tengok pada sodium chloride. Kita boleh tengok pada sodium chloride. Manakala Frankel defect ni awak boleh tengok pada bahan elemen silver. Point defect yang kelima ialah impurities. Point defect ni dia berlaku pada bahan alloy. Pure metal dia biasanya mengandungi benda asing dan dia wujud sebagai point defect crystal. Benda asing ni ditambah dalam bahan alloy dengan sengaja untuk memberi ciri khas kepada bahan tersebut. Penambahan ini menyebabkan pembentukan solid solution. Pembentukan solid solution ni ada dua jenis lah. Satu substitutional dan yang kedua intercession. Pembentukan solid solution sebenarnya ada dua cara. Yang pertama solid solution of B in A, manakala cara yang kedua solid solution of B in A and particles of new phase. Yang ini saya hanya terangkan yang pertama. B kita consider sebagai impurities atom. Dan A kita consider dia sebagai host atom. Ini awak boleh tengok contoh pembentukan solid solution. Yang pertama substitutional. Yang ini dia berlaku pada bahan
copper dan juga nikel. Okay, ini awak akan nampak solute ataupun impurities atom akan masuk menggantikan host atom. Manakala untuk interstitial solid solution pula, atom benda asing dia akan menyelit di antara ruang-ruang kecil. Rongga-rongga di antara atom host ni dia akan menyelit dan masuk di antara tu. Okey. Contohnya carbon dan juga iron. Okey, yang ini kita akan nampak concentration bagi impurities atom mestilah kurang 10% daripada host atom. Okay, barulah dia boleh berlaku interstitial solid solution fenomena. Okay. Ini awak boleh nampaklah pembentukan di antara karbon dan juga ion. Dia punya concentration of carbon is about 2%. Dia kurang daripada 10% daripada host atom. Ini pula adalah size radius atom. Berbalik semula pada substitutional solid solution ni. Okay. Untuk menghasilkan substitutional solid solution ni, ada 4 perkara yang awak kena consider. Okay. Yang pertama awak kena consider pada radius atom bagi impurities atom dan juga host atom. Okay. Yang kedua kita tengok pada crystal structure. Adakah crystal structure ni dalam bentuk BCC, FCC ataupun HCP. Okay, faktor yang ketiga kita tengok electronegativity. Nilai electronegativity ni awak boleh rujuk pada jadual berkala. Awak boleh tengoklah Pauling scale. Dia tulis kat situ untuk copper 1.91, untuk nikel 1.88. Okay, dan faktor yang terakhir ialah electrovalence. Yang ini awak nampak copper electrovalence dia 1. Dan untuk nikel electrovalence dia adalah 2. Kat sini awak boleh nampak ini adalah phase diagram. Pada graf ni awak boleh melihat pada suhu yang awak nak, bahan awak akan berada pada fasa yang mana. Okay, yang ini kita akan tengok dalam chapter 5. Untuk menghasilkan pembentukan solid solution substitutional, kita menggunakan Hume-Rothery rules. Kita ada 4 faktor yang menentukan tahap pelarut ni dia terlarut. Yang pertama, yang saya dah sebut tadi, atomic size factor. Yang ini perbezaan size radius dua atom iaitu impurities atom dan host atom kurang daripada 15%. Okay. Kalau lagi besar dia akan berlaku distorted atau herotan dan dia akan membentuk new phase. Okay. Faktor yang kedua, crystal structure. Untuk pembentukan solid solution ni kita kena pastikan crystal structure bagi impurities atom dan juga host atom berada pada jenis yang sama. Tadi dalam case yang kita tengok dalam slide sebelum ni, copper dan nikel adalah FCC crystal structure. Ini awak boleh tengoklah ada macam-macam. Kalau kata logam kita ada BCC, FCC, HCP. Ni yang common kita jumpa. Tengok pula macam mana bahan lain. Faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ialah electronegativity. Semakin elektropositif sesuatu elemen ataupun semakin elektronegatif sesuatu elemen, dia lebih cenderung untuk menjadi intermetallic compound compare dia nak jadi substitutional solid solution. Dan faktor yang keempat iaitu faktor yang terakhir ialah electrovalence sesuatu elemen. Okay.
metal dia akan cenderung untuk melarutkan logam lain yang higher valency compare yang lower valency. Contoh yang tadilah dalam slide sebelum tu. Okey, secara kesimpulannya untuk point defect ni, kita ada 5 jenis defect. Okey, yang pertama tadi awak nampak vacancy iaitu kehilangan atom. Defect yang kedua adalah defect yang mana kita nampak kat sini, kewujudan ataupun kehadiran atom lain menyelit di antara struktur atom yang dah tersusun. Okey, kehadiran dia mencelah ni menyebabkan lattice structure awak terherut. Atom-atom lain ni pun dia akan terganjak daripada kedudukan asal. Okey, untuk Frankel defect, ion cation dia berubah daripada position asal menyelit di antara atom-atom yang lain. Schottky defect tadi, sepasang ion dan juga cation hilang daripada kedudukan unit cell. Dan yang terakhir ialah impurities defect. Okay. Kita akan lihat dalam slide seterusnya untuk 1 dimension, 2 dimension dan juga 3 dimension. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih.